كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Baik, kita baca di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umru ummati baina sittina wa sab'in. Jadi umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun. Jadi Nabi SAW nak menceritakan kepada kita bahawa umur umatku ni pendek. Taklah macam umur Nabi-Nabi yang lain. Macam Nabi Nuh sampai 1000 tahun, hampir 1000 tahun. Nabi Ibrahim hampir 200 tahun. Jadi umur umatku 60 ke 70 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa pada masa yang pendek ini kita hidup di dunia ini seolah-olah sebentar saja pada waktu siang. Dalam surah 46 ayat 35. Baik, cuba kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wala tasta'jil lahum. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Jadi Allah kata, bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Jangan gopoh. Gopoh nak mendoakan kehancuran orang. Baru dakwah sikit je, orang tak terima terus doa kehancur. Itu jangan gopoh macam tu. Kerana hidup kamu di dunia ni hanyalah sebentar saja. Seolah-olah mereka melihat apa dijanjikan oleh Allah dengan janji syurga itu tak lama. Seolah-olah mereka berdiam di dunia ini hanya sebentar pada waktu siang. Sebentar waktu siang saja. Balang, bekerjalah kamu, sampaikanlah dakwah ini kepada orang ramai. Tiada dibinasakan melainkan kaum yang fasik, kaum yang munafik.
Jadi sebentar waktu siang tu maksudnya apa? Tengok surah 79 ayat 46. Maksud sebentar di waktu siang. Baik, baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jadi bila mereka sampai ke hari kiamat esok, mereka melihat kehidupan dunia ini tak lain sebentar saja pada waktu petang ataupun pagi. Jadi siang tu maksudnya sebelah petang ataupun sebelah pagi. Kerana waktu ini amatlah pendek. Jadi pada waktu yang pendek di dunia ini hendaklah kita gunakan sebaiknya. Jangan kita gunakan ke tempat yang salah. Itu. Kerana satu hari kehidupan di akhirat esok bersamaan dengan 1000 tahun bagi kehidupan di dunia. Dalam surah 32, cuba baca ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanah. Kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Jadi Allah mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian naik pula ke langit pada satu hari yang kadarnya bersamaan 1000 tahun yang kamu bilang, menurut bilangan kamu. Kerana satu hari di sisi Allah itu bersamaan dengan 1000 tahun apa yang manusia bilang. Jadi kalau sekiranya manusia itu, kalau satu hari itu bersamaan dengan 24 jam, kalau manusia itu hidup 100 tahun, artinya dia baru hidup 2.4 jam. 2.4 jam ni maknanya baru hidup 144 minit. Itulah kehidupan manusia kalau hidup 100 tahun. Jadi pendek masa dia tu. Oleh kerana masa ni pendek, Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita mensia-siakan masa. Dalam surah 23 ayat 3. Jadi dalam ayat 3 tu Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang-orang yang mereka menjauhkan perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna. Jadi hidup kita ini kena diisi dengan amalan yang berguna. Apa maksud amalan yang berguna? Cuba buka surah 103. Baik, kita baca ayat ni. Surah ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jadi Allah mulakan ayat ini dengan sumpah wal asr. Jadi kalau kita jumpa huruf wa di awal kalimah, akhirnya baris bawah itu artinya demi. Kalau akhirnya bukan baris bawah, itu bukan. Kalau akhirnya baris bawah, demi. Jadi demi masa. Apa maksud masa? Maksud masa ni ialah umur kita. Kerana masa ini adalah harta kita. Tiap-tiap orang dibagi masa. Dan kita tak tahu berapa banyak masa je kita dapat. Jadi kalau seorang tu dia dapat gunakan masa dia dengan sebaik-baiknya, maka masa itu berguna untuk dirinya. Panjang umur pun kalau tak tahu guna masa, tak ada makna juga. Macam Imam Al-Bukhari umpamanya, dia wafat pada umur 56 tahun. Bukanlah tua sangat, tapi umurnya tu panjang sampai ke hari ini disebut namanya. Kata Imam Bukhari, riwayat Al-Bukhari disebut, bila sebut je Sahih Bukhari, itulah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran ini. Nah, umurnya panjang walaupun pendek. Ada orang yang panjang umur tapi tak pernah disebut orang bernama dia. Jadi bukanlah panjang umur tu panjang dari segi umur yang dikira, tapi panjang umur tu sejauh mana dia memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baik baca hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu ialah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Jadi hidup kita ni kena berbakti. Bukan hidup ni hanyalah sendiri-sendiri. Kerana bila banyak kita beri manfaat kepada orang lain, maka makin kuatlah jiwa kita, makin besarlah jiwa kita, dan kita menjadi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa je lah yang perlu digunakan. Kerana masa kita pun di antara 60 ke 70 tahun je. Macam saya sekarang 56. Kalau sampai 60, 4 tahun lagi dah. Kalau sampai 60, kalau sampai 70, 14 tahun lagi. Jadi 14 tahun tu nak guna untuk apa? Mestilah digunakan ke tempat yang sepatutnya. Hari ni, pada umur yang macam ni, kita maknanya waktu untuk berbencut, bukannya waktu untuk mengendur. Kerana inilah masa kita nak menghabiskan umur kita yang berbaki lagi tu. Saya ni dah masuk je umur 60, dah rasa tua. Kita tak boleh rasa tua dalam hidup ni. Kita mesti rasa muda dari segi nak beramal. Jadi dalam umur yang kita dah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala pada kadarnya, dan Nabi beritahu kadarnya di antara 60 ke 70 tahun itu, maka pada umur itu kita mesti jadikan seluruh umur itu dalam keadaan kita bersedia je untuk melakukan amalan. Kerana kerja kita ini tak ada diistilahkan adanya waktu untuk kita berhenti rehat. Ini waktu pencen, waktu jalan-jalan, waktu melancong, waktu bersuka-suka nak menghabiskan umur. Itu orang lain, orang kafir.
Orang Islam ni, kita nak pergi ke tempat rehat yang sebenarnya. Tempat rehat, kita ada tempat rehat yang betul-betul rehat. Di dunia ni tak ada. Kita pergi Belancong pun balik kan letih. Balik kan tak puas hati juga. Jadi kerana itu gunakanlah waktu itu. Kerana surah 15 ayat 99 Allah kata apa? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi tunduk patuhlah kamu mengabdikan diri kepada Allah sampailah kematian menjemput kamu. Itu maksudnya. Inilah masa yang patut kita gunakan kerana kita sekarang ni sedang bekerja untuk menyediakan tempat. Kita sedang nak beli tiket untuk balik ke negeri yang kekal abadi. Di sana nanti barulah ada tempat rehat yang sebenar-benarnya. Cuba lihat surah 18 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Jadi bagi orang yang melakukan amalan yang saleh, Allah kata mereka itu beroleh syurga adn, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka dipakaikan dengan gelang-gelang emas. Dah dapat dah gelang emas. Buat kerja di dunia ni, tak payah pakai gelang emas di dunia ni. Kalau ada gelang emas tu infak fi sabilillah je. Untuk dapat gelang yang lebih besar, tukarkan gelang tu. Jangan simpan gelang yang kecil tu. Kemudian Allah akan pakaikan pula dengan sutera yang tebal dan yang juga nipis. Dan mereka berada di atas sofa, iaitu kursi yang panjang tu. Sambil duduk bertelekan, berhadap-hadapan dengan temannya. Itulah dia balasan pahala yang sebaik-baiknya. Dan itulah tempat rehat yang sebenar-benarnya. Jadi itulah tempat rehat yang kita nak cari. Kerana itulah tempat rehat yang betul-betul rehat. Di dunia ni nak pergi berehat pun belum tentu dapat rehat. Tapi di akhirat esok, itu betul-betul rehat. Jadi oleh kerana itu Allah kata masa ni hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan jumpa ayat macam ni. Innal insana lafi khusr. Innal insan, inna ni dah sesungguhnya. Ada pula di tengah ni la. La ini dipanggil dalam bahasa Arab lam muzhalaqah. Lam muzhalaqah ni ialah lam yang datang selepas inna.
Jadi sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Lam itu maknanya benar-benar. Dan bila disebut pula ada isim makrifah di sini, innal insana, tapi dia dalam bentuk mufrad. Jadi sesungguhnya setiap manusia itu, tiap-tiap orang manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kalau dia kata innan nas, lainlah makna dia, tapi ini innal insana, sesungguhnya setiap manusia itu, tiap-tiap orang daripada kalangan manusia benar-benar dalam kerugian. Illa allazina amanu, kecuali orang itu orang yang beriman. Jadi kalau beriman saja, kita nak terjemahkan lain sikit. Tapi bila dia kata illal ladzina amanu, selepas itu dia kata wa amilus salihat. Kalimah iman ini di zaman kita ni dia tak nampak. Sebab kita lahir-lahir dah jadi, kita dah kata saya orang yang beriman. Lahir-lahir je itu orang kafir, kita iman. Cina kafir, Melayu beriman. India kafir, Melayu beriman, kan? Dah kita percaya macam tu dah. Tapi kalau zaman Nabi dulu, Abu Bakar beriman, Abu Lahab tak beriman. Abu Bakar sahabat Nabi, Abu Lahab bapa saudara Nabi. Sebab apa Abu Bakar beriman? Cuba jawab. Sebab apa Abu Bakar beriman? Apa dia? Dia dapat hidayah. Apa hidayah yang diberi kepada dia? Mendengar ayat-ayat Quran. Maknanya Nabi berdakwah tu mengajak Abu Bakar dan Abu Lahab beriman. Abu Lahab terima. Abu Bakar terima dakwah Nabi dengan beriman, iaitu percaya apa? Al-Quran yang Nabi sampaikan. Itu je Nabi ajak, tak ada lain. Dia tak ada kitab perukunan ke, sifat 20 ke. Tak ada, yang ada satu je, Quran je. Jadi siapa yang beriman pada zaman itu, orang yang terima Quran. Siapa yang tak terima Quran, siapa kelompok dengan Abu Lahab. Jadi kalau kita baca ayat ini, semua manusia itu, setiap manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Maknanya, orang yang terima Quran ini sebagai panduan hidup dia. Orang yang terima Quran sebagai panduan hidup dia, dia mestilah seorang yang baca Quran, dia faham isi kandungannya. Lepas dia faham isi kandungannya, dia amalkan dalam kehidupannya. Bila dia amalkan dalam kehidupannya, dia ajar pula orang lain. Bila dia ajar ramai kawan-kawannya, dia ajak pula kawan-kawannya, jom kita sebarkan Quran ini ke tengah masyarakat. Ada yang terima, ada yang tak terima. Maka dia pun ajak juga, bersabarlah menghadapi segala ujian dan cubaan itu. Itulah namanya orang yang beriman kepada Al-Quran ini. Jadi, orang yang betul-betul tidak rugi, orang yang hidup dia dengan Quran ini tak boleh dipisahkan. Bila disebut pula wa amilus salihat, maksudnya apa? Mengamalkan amalan yang soleh. Maksudnya apa? Jadi melakukan amalan yang soleh ini, dia mesti buat amalan ikut macam Nabi suruh. Itu kalau dia tak ikut macam Nabi suruh, itu bukanlah amalan yang soleh. Kerana itu bukanlah yang Nabi ajar. Itu dia pandai-pandai sendiri je. Sebab itu orang yang beriman ni, pertama sekali dia ikut Quran. Yang kedua, dia ikut sunnah. Ikut apa yang Nabi cakap. Barulah jadi amal soleh. Jadi tak termasuklah dalam amal soleh jika orang tu melakukan amalan
bid'ah. Jadi bid'ah ni bukan pandai-pandai kita boleh kata, wah ini bid'ah hasanah, apa salahnya? Ini saya nak buat baik juga, takkan tak boleh. Bid'ah ni kalau tak ada dalil, itu bid'ah. Tinggalkan. Sebab apa? Kata Ibnu Mas'ud. Baik, baca kata-kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi ni. Al-ijtihadu fi sunnah khairul laka min al-ijtihadi fil bid'ah. Bersederhana mengamalkan yang sunnah lebih baik bagi engkau daripada bersungguh-sungguh melakukan bid'ah. Buat yang betul walaupun sikit, tapi betul, dapat pahala. Daripada bersungguh-sungguh buat yang tak betul, tentulah dapat dosa dan amal tu sia-sia. Jadi berpadalah buat yang betul. Buat sesuatu perkara tu ikut dalil. Kerana itulah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila seseorang itu telah beriman dan beramal soleh, hendaklah dia berpesan-pesan dengan perkara kebenaran. Berpesan-pesan dengan kebenaran itu maksudnya apa? Dia kenalah mengajak orang lain. Mengajak orang lain untuk kekal di atas kebenaran. Kebenaran itu maksudnya, itulah Al-Quran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, janganlah kamu ragu-ragu. Dia kena ikut Quran ini. Jadi kena berpesan, ajak orang kepada Al-Quran. Ajak orang kepada Al-Quran. Jadi barulah hidup kita ini tidak rugi. Jadi Nabi SAW bersabda, baik, baca hadis ini, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa aliman aw muta'alliman wa ma walah. Jadi dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali orang yang berilmu. Itu ilmunya belajar Quran, atau orang yang mengajar, belajar sampai boleh mengajar, atau muta'alliman, orang yang belajar Quran, ataupun wama walah, dan orang yang dia suka nak belajar dan suka nak mengajar. Tapi sedang bekerja di atas jalan itu. Itu maknanya watawasau bil haq. Dan bila dia nak belajar, nak mengajar, mestilah ada cabaran-cabaran dia. Jadi kerana itu dia mestilah watawasau bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi sabar ni adalah menghadapi kerenah manusia. Jadi nak melaksanakan segala perintah Allah ni ada ujiannya. Jadi kerana itu kena pesan-pesan, bersabarlah. Kerana orang yang tak sabar tu, dia akan gagal untuk istiqamah. Kerana istiqamah kita ini mestilah sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergelincir di tengah jalan. Sebab itu dalam surah 3 ayat 8.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau gelincirkan hati-hati kami sesudah Engkau berikan hidayah-Mu kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi kurnia. Jadi itu sajalah untuk pagi ini. Jadi apa yang dapat kita pelajari pada pagi ini ialah umur kita ini tidaklah panjang. Yang ada pada kita dari segi umur ini hanyalah baki-bakinya sahaja lagi. Jadi gunakanlah umur itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti ialah amal kita. Jadi amal kita untuk akhirat kita. Jadi jadilah orang yang bijaksana. Jangan jadi orang yang tertipu dan terperdaya. Jadi perbanyakkan, kuatkan iman kita. Kuatkan iman dengan cuba nak faham perintah Allah Subhanahu wa taala. Nak faham perintah Allah ni, tadabburlah Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kerana itu adalah keterangan daripada Allah sendiri untuk perintah dia. Jangan kita pakai-pakai dengan cakap orang. Kata si fulan, kata si fulan, kata si fulan. Tinggalkan. Itu adalah jalan yang salah. Kerana kita masih lagi mengikut orang. Pakai jalan yang betul, iaitu saya faham ayat ini berdasarkan firman Allah ayat ini. Kalau tak jumpa ayat Allah, saya faham ayat ini berdasarkan kata Nabi. Kalau tak jumpa juga, saya faham ayat ini berdasarkan keterangan sahabat Nabi yang pernah belajar dengan Nabi, yang menyaksikan dari wahyu turun. Kalau tak jumpa juga, ikutlah tabi'in yang pernah belajar dengan sahabat Nabi, yang pernah belajar dengan Nabi. Wow. Mana kita punya ilmu tu tak putus daripada sumber asal dia. Kalau tak boleh juga, carilah faham tu dalam bahasa Arab. Nak belajar bahasa Arab ni bukanlah satu perkara yang payah, tapi kita tak bersungguh nak belajar. Berapa kali kita belajar dalam seminggu? Misalnya kalau belajar pun seminggu sekali, berapa jam? Sejam. Lepas tu buat murajaah nak di rumah? Tak. Jadi beg pun terlupa beg mana. Datang-datang dah masuk hari Khamis, datang bawa beg. Sampai ke atas meja, buka-buka tengok beg Avon misalnya. Bukannya beg bahasa Arab, terlupa dah, tak tahu. Sebab tak murajaah di rumah. Jadi lebih sikit masa. Kalau dulu boleh hafal kata H2O air, bukannya senang apa. Dah elok dah air, AIR. H2O pula kata. CO3 kata, carbon dioxide misalnya. Kalau macam nama-nama pelik pun kita boleh cerita. Pokok getah tu bukannya senang. Pergi hafal pula Hevia braziliensis. Itu pokok getah. Pokok pisang pula Musa sapientum. Boleh hafal tu. Siapa boleh? Bersungguh. Buku 35 dalam poket. Hafal. Takut tak lulus periksa. Tapi kalau Quran ada tak kita buat macam tu? Ada tak siapa-siapa baca Quran, dia bawa nota? Bawa kertas, bawa pen, bawa buku cantik, buku kecil. Baca je.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya baca hari ini dengan satu tema. Tema membina sebuah keluarga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila baca tu, apa nak kaitkan dengan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan nak bina tema keluarga misalnya? Macam contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini contoh tema keluarga. Buka surah 30 ayat 21. Itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita faham itu tema kita nak cakap hari ini. Dengan Fatihah saja. Kita Fatihah ni ringkasan. Semua bab apa pun pakai Fatihah, insya-Allah. Semuanya mudah dan senang. Baik, cuba baca ayat ini sesuai dengan apa yang saya cakap tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah, segala puji kesyukuran itu wajiblah bagi Allah. Kerana sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia ciptakan bagi kamu daripada diri kamu sendiri, iaitu pasangan-pasangan, supaya kamu rasa tenang hati. Dan Dia jadikan di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Itulah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah tak biarkan kita hidup berseorangan, dijadikan pasangan. Kalau begitu, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia turunkan Quran untuk kita jadi pedoman dan panduan. Jadi oleh kerana itu wajiblah bagi kita untuk menjaga ahli keluarga kita daripada sesat, daripada jalan yang lurus. Belajar Quran dan dapat menghayati dalam kehidupan seharian. Carilah ayat lain pula. Jadi sampailah macam ghairil maghdubi alaihim. Jangan keluarga saya jadi macam keluarga yang diberkahi oleh Allah. Keluarga siapa? Keluarga Nabi Allah Lut dan keluarga Nabi Allah Nuh. Mereka diberkahi oleh Allah walaupun berada di bawah jagaan hamba yang saleh. Jangan pula jadi keluarga kami keluarga yang sesat. Yang sesat tu macam mana? Orang yang hidup memperhambakan diri kepada hawa nafsu semata-mata. Carilah ayat-ayat yang menceritakan perkara itu. Jadi itu tema keluarga. Kalau tema pula nanti pendidikan anak-anak misalnya. Daripada Alhamdulillah sampailah ad-dhalin itu, ada perkara yang boleh kita terangkan berdasarkan itu dipanggil tadabbur. Tadabbur itu ada rangka dia, bukan tadabbur kosong tengah cari tak tahu ke mana nak punca. Bila tak ada frame tu macam mana nak buat? Sebab tu kena ada kerangka dia tu. Kalau kita kata nak bincangkan pula tentang kewajipan menurut hukum Allah. Alhamdulillah, apa cerita dia? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi Allah kata pula Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, Allah tu Maha Pemurah, Dia bagi sibghat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Saya nak berhukum dengan hukum Allah, kenapa? Siapa tak berhukum dengan hukum Allah di akhirat esok, dia termasuk orang yang kafir, termasuk orang yang fasik, termasuk orang yang zalim.
Jadi hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Kami nak belajar Quran, kami nak belajar sunnah supaya kami dapat menghayati hukum Allah dalam kehidupan kami seharian. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus dengan cara kami dapat belajar, faham, boleh tadabbur ayat-ayat Allah supaya kami dapat faham hukum Allah yang diperintahkan ke atas kami untuk melaksanakannya. Begitulah seterusnya. Apa saja tema Fatihah itulah jadi cara kita nak mula berfikir. Sebab itulah Fatihah itu namanya ringkasan Al-Quran. Jadi hari ini Fatihah ni macam biasa je. Kita tak apa nak gunakan dalam kehidupan kita. Mana nak faham Al-Quran ni bukannya payah sebab ada 7 ayat je. 7 ayat itulah sebagai ringkasan untuk kita berfikir. Dia cubalah tuan-tuan gunakan cara itu. Mudah-mudahan umur kita yang ada ni dapat dimanfaatkan untuk kita semua beriman, beramal soleh, berpesan kepada kebenaran dan juga kesabaran untuk menghadapi segala ujian dan cubaan kehidupan ini. Baik, setakat ini dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna hubbak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر